Selepas habis tadi, memang saya sangat-sangat risaulah bila tiada kerja. Ada juga tuh yang beli beras, beli obat-obatan untuk belanja pergi hospital lah. Rumah impian kami selama ini sudah tercapai lah. Rumah yang selesa lah bagi kami. Syukur juga saya. Di sebuah rumah bersaiz sederhana, Megadilana Bandaron, seorang anak kampung, sentiasa ringan tulang menyediakan juadah makan malam untuk bapanya sambil dibantu oleh ibunya, Pitin Indangon. Bapanya Bandaron Simin berusia 70 tahun, dahulu seorang penoreh getah. Kini mengalami kesukaran untuk bercakap dan bergerak setelah lumpuh separuh badan akibat diserang angin ahmar sejak 4 tahun lalu. Akibat situasi ini, keluarga Megadilana terputus mata pencarian, lalu berhadapan dengan konflik kemiskinan. Juadah makan malam seadanya ini cukup sekadar dapat mengisi perut yang kosong. Abang dan kakak Megadilana yang sudah berkeluarga hanya dapat membantu sekadar yang ada. Justru Megadilana sedar tanggungjawab menguruskan keluarga terletak di bahunya. Megadilana yang telah menamatkan pengajian dalam jurusan Sains Pembangunan Manusia di Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 2023 masih tidak mendapat sebarang pekerjaan. Megadilana perlu mencari kerja berdekatan kampungnya kerana dia tidak sanggup membiarkan ibu seorang diri menguruskan bapanya yang lumpuh. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah peribahasa yang tepat bagi menggambarkan situasi Megadilana. Keadaan keluarganya menyebabkan Megadilana sangat terdesak untuk mencari pekerjaan. Selepas habis tadi, memang saya risau sangat-sangatlah sebab tidak dapat peluang pekerjaan kan di mana-mana. Sudah try apply begitu tapi tidak dapat, jadi memang sangat-sangat risaulah. Memang saya tidak dapat membantu saya punya keluarga lah, macam tolong beli keperluan rumah, tolong beli ubat-ubat bapak saya. Jadi memang saya sangat-sangat risaulah bila tiada kerja. Memang sebelum ini memang dengan bapak lah bergantung pendapatan bapak lah. Tapi bila bapak saya sakit, kami susahlah dari segi pendapatan begitu. Jadi itulah macam memang sangat-sangat susah juga lah untuk kasih cukup keperluan kami semua begitu. Ketika melayari beberapa laman sesawang, Megadilana tertarik dengan satu program yang menawarkan peluang pekerjaan. Mungkin ada rezeki untuk belia luar bandar seperti dirinya. Megadilana juga tertarik dengan program bantuan keuangan kepada golongan seperti keluarganya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk bapanya. Meg, masuklah itu. Malam sudah. Sementara itu di kampung Andap Bangau Kudat, Alfonsus Joseph, seorang petugas rela, baru saja pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Kepenatannya hilang apabila disambut oleh isteri tercinta, Aimi Asin. Rumah yang dihuni oleh Alfonsus bersama isteri dan 6 orang cahaya mata memang agak daif. Di ruang rumah inilah Alfonsus membantu anaknya membuat kerja sekolah. Sementara isterinya membuat kraf tangan manik yang ditempah oleh pelanggan.
Inilah sumber sampingan pendapatan mereka. Alfonsus yang ringan tulang turut menanam beberapa jenis sayur-sayuran untuk kegunaan keluarga dan dijual sekitar kampung. Alfonsus berusaha apa sahaja demi menyara keluarganya. Namun apa yang merisaukan Alfonsus bukan keperluan makanan, tetapi rumah tempat mereka berlindung semakin uzur. Untuk membina yang baru adalah di luar kemampuannya. Ini sebenarnya rumah saya punya mentua. Masalah sekarang ini masalah tempat tinggal lah. Habis tempat tinggal pun tidak tetap. Di sini pun sementara saja. Nanti diorang balik tiada sudah tempat tinggal. Ini pun takut-takut tempat tinggal. Habis reput sudah kan. Takut tiba-tiba roboh ini rumah. Dari lantai, tubim dari bawah itu pun reput sudah. Bim, dia punya lantai, dia punya semua dinding, semua reput sudah. Anak-anak pun kadang-kadang takut mau jalan-jalan, takut ada apa-apa. Belanja kos untuk mau memperbaiki pun tiada. Jadi begini-begini saja kan. Yang satu saya harapkan itu rumah lah. Ada rumah sendiri, supaya anak dan istri pun hidup dalam keadaan selesa. Kalau ada rumah sendiri bolehlah buat apa bisnis ke, buka kedai. Lantai rumah yang semakin mereput dibaiki selagi boleh. Alfonsus sedar rumah uzur ini hanya menanti masa untuk rebah. Sekiranya ini berlaku, di manakah dia dan anak-anaknya hendak berlindung? Mona Lisa Jitol dan Muhammad Azizul Zaim merupakan pegawai YSMJ Profiler yang diberi tanggungjawab penting untuk pelaksanaan program di bawah Sekretariat Sabah Maju Jaya dengan misi utama menoktahkan kemiskinan tegar. Jadi kerajaan terus melaksanakan beberapa program di bawah inisiatif Sabah Maju Jaya untuk melaksanakan tugasan ini. Dan apa yang kita buat di peringkat Sabah Maju Jaya, pertama kita kena ada data yang tepat. Dan data yang tepat itu hendaklah dilaksanakan di lapangan. Dan juga dalam masa yang sama, pihak Urustia Sabah Maju Jaya telah membangunkan 13 indikator bagi menentukan keutamaan kepada miskin tegar dan miskin yang layak didahulukan. Dan data ini kita mesti dapat di lapangan. Apa yang kita buat di peringkat Urustia, kita employ beberapa seramai 96 orang profiler yang menentusakan data ini di lapangan sebelum bantuan, intervensi dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan tepat. So ini yang kita buat. Dan syukur alhamdulillah by 31 Julai 2024 daripada 94.315 ahli isi rumah ini dapat kita noktahkan. Jadi sepanjang kami di lapangan itu kami rekodkan juga ketua isi rumah yang tiada dalam sistem yang kita jumpa, kita rekodkan juga untuk data berikutnya. Jadi benda itu kita akan carry on dan sehinggalah sekarang ini kita kunci dalam 1 tahun. Lepas itu apa yang kita rekodkan sepanjang kita di lapangan untuk mendapatkan data itu kita masukkan untuk perancangan tahun berikutnya. Tugas utama pegawai MySMJ Profiler adalah menganalisis data ketua isi rumah dan ahli isi rumah melalui maklumat yang diperolehi daripada sistem IKC dan Pangkalan Data Negeri Sabah atau PADANS. Dan sesuatu yang menarik mengenai dengan profiler SMJ ini,
kita lantik profiler di kalangan ketua isi rumah atau ahli isi rumah yang dalam kategori miskin tegar dan miskin. Pepatah Melayu bilang, hanya jauh hari mengenal manikam. Jadi ini yang pentingnya profiler, karena dia tahu taburan penduduk, di mana kehidupan harian penduduk itu dia tahu. Dan kalau possible di kampung itu, dia yang tahu. Bagi mengenal pasti penerima yang layak untuk mendapat bantuan, kedua-dua pegawai ini perlu turun ke lapangan untuk membuat penilaian. Kali ini mereka menuju ke Kampung Tagaroh. Kedatangan kedua-dua pegawai ini disambut dengan penuh harapan oleh keluarga Megadilana. Bapanya yang tidak lagi berkemampuan mencari rezeki sangat mengharapkan sedikit bantuan keuangan. Tujuan kami datang sini kan kami mau update, kamu punya maklumat lah. Sementara Megadilana menaruh harapan untuk mendapat inisiatif peluang pekerjaan. Bantuan, subsidi, peluang pekerjaan, rumah kediaman dan sebagainya akan dipadankan mengikut keupayaan kumpulan sasar dengan keutamaan kepada golongan miskin tegar. Pegawai MySMJ Profiler membuat kaji selidik di lapangan bersama penerima sasar, iaitu ketua isi rumah dan ahli isi rumah bagi menentukan padanan bantuan yang bersesuaian. Tinggal sini lah. Tentangnya deh Pak. Analisis data dan pemadanan bantuan akan diaplikasikan hasil daripada profiling. Seterusnya, cadangan pemberian bantuan akan dikeluarkan kepada agensi-agensi pemberi bantuan untuk disalurkan kepada golongan miskin tegar tersebut. Inilah antara peranan penting Sekretariat Sabah Maju Jaya menyalurkan bantuan kepada kumpulan sasar. Kerajaan negeri telah memperkenalkan program syukur, iaitu setiap penerima akan menerima RM300 tiap-tiap bulan. Dan tahun 2025 fasa kita bagi 4 fasa pembayaran. Kita sasarkan kepada 2 golongan, golongan miskin tegar dan juga golongan miskin. Dan data ini kita dapat daripada IKASI. IKASI iaitu seramai 38.226 orang yang layak. Dan lepas itu kita juga develop satu sistem kita untuk peringkat negeri, iaitu sistem padan. Padan kita merekodkan 39.968 orang. Jadi maksudnya di sini hampir 78.000 adalah layak. MySMJ Kerja ini merupakan satu program iringan apabila kita melaksanakan pembasmian miskin dan miskin tegar di negeri Sabah. Kita buat engagement dengan semua anak-anak syarikat berkepentingan kerjaan, sama ada persekutuan dan negeri, dan termasuk juga pelabur-pelabur kita yang melabur di negeri Sabah, supaya menetapkan sesuatu kota bagi membolehkan ahli isi rumah atau ketua isi rumah ini bekerja dengan syarikat-syarikat berkenaan. Setakat ini, kita telah berjaya mengisi 1.223 jawatan di kalangan miskin tegar. Walaupun kita diperuntukkan dalam sekitar 2.000 jawatan oleh pelbagai agensi. Isunya pendidikan. Isunya dia kena pindah dari daerah dia ke daerah lain. Dan di kalangan miskin tegar ini memang tendensi dia akan decline karena dia berhijrah ke satu tempat. Jadi apa pendekatan kita? Kita localize dia. Kalau di Kota Meruduk, di Kota Meruduk. Kalau di Kota Belud, di Kota Belud. Kita cari partner di Kota Belud. Seperti mana di Kota Marudu, pegawai MySMJ Profiler juga ditempatkan di pejabat daerah Kudat. Hari ini Siti Shanizan Tajara dan Muhammad Syafiq Ijung, 2 orang lagi pegawai MySMJ Profiler, akan melaksanakan tugas profiler terhadap seorang pemohon yang telah dikenal pasti di Kampung Andap, Bangau, Kudat.
Kedatangan kedua pegawai ini ke rumah Daif yang menjadi tempat berlindung Alfonsus dan keluarganya umpama cahaya yang dapat menembusi kegelapan dan memberikan sinar kehidupan yang lebih cerah. Kami daripada Sekretariat Sabah Maju Jaya, Jabatan Ketua Menteri. Sekarang kami ada di Pejabat Daerah Kudat. Sesi di lapangan pun bermula untuk memastikan kelayakan dan padanan bantuan kepada Alfonsus. Adakah Alfonsus layak menerima bantuan perumahan? Rumah Mesra SNJ ini kita beri kepada keluarga miskin, miskin tegar, the priority, dan juga ada yang miskin. Karena kita tengok inclination dia, kebarangkalian dia untuk jadi miskin tegar itu lebih cepat proses dia. Yang uniknya, dia bukan berbentuk housing, mananya kita kumpul, kita buat satu bangunan. Ini kita panggil in situ approach, di mana pendekatan kita kalau miskin tegar itu di lokasi E, kita tidak pindah dia, kita buat rumah di lokasi dia yang dia selesa supaya dia boleh mengubah kehidupan. Rumah itu kalau sekiranya semua dalam keadaan teratur, rumah itu boleh siap dalam masa 1 bulan. Maknanya ruang menunggu. Tetapi ini kita pastikan bahwa tahun yang sama boleh masuk. Sebab itu kita individualize, localize supaya dia cepat. Karena keperluan orang miskin tegar adalah ada tempat dia berlindung dengan cepat. Supaya dia selesa, anak dia selesa, dan dia bekerja pun senang hati, anak dapat belajar dan sebagainya dengan senang hati. Megadilana dan bapanya Bandaron Simin serta Alfonsus dan keluarganya adalah golongan sasar yang tidak akan dipinggirkan. Kilang kelapa sawit Langkon, Kota Marudu, sebuah kilang yang membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan mencari rezeki, termasuklah Megadilana. Syukurlah, melalui program My SMJ Kerja, Megadilana diterima bekerja di kilang ini sebagai penjaga stor. Saya memang kerjalah sebagai cashier, tapi saya berhenti selepas saya dipanggil untuk menghadiri kursus lah. Jadi kursus tu itulah program My SMJ. Jadi kami tidak apply apa-apa. Dorang just call, lepas tu inform ada kursus nanti kena buat 3 hari 2 malam. Selesai je kursus tu memang kami dibagi, kira macam dibagi tempat lah. Kemahiran yang diperolehi daripada kursus program My SMJ Kerja telah memberi kelebihan kepada Megadilana melaksanakan tugas dengan cekap dan mendapat pujian daripada majikannya. Megadilana saya tengok dari pandangan saya lah, sangat proaktif, dan baru 2 bulan saya tengok dia sudah boleh setanding dengan pekerja-pekerja di sini yang sudah lama lah. Dan memang dia punya proses pembelajaran itu sangat cepat, sangat senang dia terima input daripada kami. Megadilana menarik nafas lega kerana telah mempunyai pendapatan tetap untuk membantu keluarganya. Tambahan pula, jarak lokasi kilang sejauh 13 km dari rumahnya menjadi akses yang mudah untuk Megadilana berulang-alik tanpa berjauhan daripada keluarganya. Dulu sebelum saya dapat kerja, memang sangat susah lah untuk kami kasih cukup keperluan kami dari segi beras. Semalam memang makanan asas kami memang sangat-sangat susah. Jadi sampai kami terpaksa macam meminjam, berutang ke kedai runcit di kampung ini. Jadi bila ada program sebegini, perubahan hidup saya meningkatlah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasihlah kepada pihak kerajaan negeri kerana mengadakan program My SMJ ini
Dan memang program sebegini sangat-sangat memang perlu diteruskan di masa akan datang supaya lebih banyak lagi generasi muda yang memerlukan pekerjaan dibantu lah. Sementara itu, Bapa Megadilana juga mendapat bantuan keuangan melalui program Sentuhan Kasih Rakyat atau Syukur. Bersyukur juga saya selama dia sakit, ada juga sedikit beli obat-obatan untuk belanja pergi hospital lah. Kini, kehidupan keluarga Megadilana beransur berubah dan menjadi lebih baik. Di kampung Andap Bangau Kudan, Alfonsus dan keluarga berasa amat gembira kerana tidak lama lagi mereka akan berpindah ke rumah baharu. Alfonsus terpilih sebagai ketua isi rumah yang layak menerima Rumah Mesra Sabah Maju Jaya. Rumah ini dibina di atas tanah milik Alfonsus dan mempunyai 3 buah bilik, sudah cukup memadai buat mereka sekeluarga. Jelas kelihatan keterujaan pada wajah anak-anak dan isteri Alfonsus. Kegembiraan tidak dapat saya kasih gambar lah, habis terlampau gembira. Jadi impian selama ini sudah tercapai. Jadi tinggal yang lain-lain lagi lah, kami mau kasih tingkatkan macam pendapatan. Kalau dikasih banding dengan rumah sebelum ini, yang ini selesa lah, habis tidak takut roboh kah. Kami teruja sangat-sangat mau pindah di rumah ini. Anak-anak pun tidak sabar sudah mau pindah dan sudah booking sedia mana bilik diorang. Terima kasih Kerajaan Negeri Sabah. Selain Alfonsus, Rumah Mesra SMJ juga telah memberi sinar kehidupan yang baharu kepada penerima di seluruh Sabah. Program Sentuhan Kasih Rakyat atau Syukur telah meringankan beban keuangan kepada golongan miskin dan miskin tegar. Program My SMJ Kerja berjaya mengatasi kemiskinan dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan yang memerlukan. Megadilana dan bapanya Bandaron Simin serta Alfonsus Joseph dan keluarga antara golongan sasar yang telah menikmati inisiatif daripada kerajaan negeri melalui pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Nasihat saya kepada penerima menghargai, 1. Kedua, berusaha memperbaiki diri. Ketiga, labur kepada pendidikan anak-anak. Saya harap kepada semua penerima faedah ini dapat mendapatkan sebaik mungkin dan dalam masa yang sama berusaha untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak supaya satu hari nanti tidak ada lagi miskin tegar di negeri Sabah. Tiada kata yang dapat dizakhirkan selain dari ucapan syukur atas segala nikmat yang diberikan.